Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua pendengar berita panas. Hari ini dipetik dari BH Online bertajuk Kondo, kereta Audi dan Bentley bekas peguam 1MDB diserah kepada kerajaan bank berterpenuh. Sebuah kondominium di Mont Kiara, kereta Volkswagen New Bentley dan Audi serta wang tunai RM22.600 milik bekas peguam Syarikat Pelaburan Strategik Negara Wan Malaysia Development Berhad yang diburu pihak berkuasa Jasmine Lo Aiswan diserahkan kepada bank dan kerajaan Malaysia. Aiswan dikatakan salah seorang sekutu rapat ahli perniagaan dalam buruan Lotek Jo atau Jolo yang turut terbabit dalam skandal kewangan 1MDB dan disenaraikan sebagai orang yang dikehendaki selepas melarikan diri dan tidak diketahui lokasi keberadaan hingga kini. Dalam prosiding di Mahkamah Tinggi hari ini, Hakim Datuk Azhar Abdul Hamid memerintahkan hartanah itu dilucut hak kepada OCBC Bank (M) Berhad selaku pihak ketiga berkepentingan terhadap harta terbabit, manakala 2 kenderaan serta wang tunai kepada kerajaan. Hakim membuat perintah berkenaan selepas membenarkan permohonan kerajaan diwakili Timbalan Pendakwa Raya Nor Zalizan Lazarus dan Peguam Lim Jun Yik bagi pihak OCBC pihak ketiga. Selepas meneliti avidavit dan hujahan kedua-dua pihak, saya memutuskan permohonan pihak ketiga untuk mendapatkan harta tak alih kondominium milik responden Aiswan yang disita pada 15 Februari 2021 dengan ini dibenarkan. Permohonan pendakwaan melucut hak 3 lagi harta iaitu sebuah kenderaan Audi dan Volkswagen New Bentley yang disita pada 27 Januari 2021 serta wang berjumlah RM22.600 dalam akaun semasa Maybank Islamic Berhad milik responden juga dibenarkan katanya. Permohonan bagi pelucut hak harta itu difailkan kerajaan pada November 2021 mengikut Seksyen 56 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Sesulan itu, permohonan dibuat mengikut Seksyen 61(2) pada Julai tahun lalu untuk mewartakan notis bagi memanggil pihak ketiga yang berkepentingan hadir di mahkamah dan menuntut harta berkenaan. Pada 4 Disember 2018, Mahkamah Magistrate mengeluarkan waran tangkap terhadap Jolo Aiswan, bekas pengarah eksekutif 1MDB, Casey Tang Keng Chi bagi bekas pegawai 1MDB, Ge Cho Heng dan sekutu rapat Jolo Eric Tan Kim Long. Waran tangkap itu dikeluarkan selepas mereka gagal hadir di mahkamah bagi menghadapi 7 pertuduhan pengubahan wang haram berkaitan 1MDB. Salam sejahtera dan selamat malam. Salam perpaduan kepada semua pendengar terkini dari mahkamah. Najib gagal gugurkan Hakim Mahkamah Rayuan berita penuh. Datuk Seri Najib Razak gagal dalam usahanya untuk menggugurkan Hakim Mahkamah Rayuan daripada menganggotai panel hakim yang mendengar permohonan semakan keputusan mahkamah persekutuan terdahulu yang mengekalkan sabitan serta hukuman terhadapnya kerana menyeleweng dana SRC International Sendirian Berhad. Hakim Besar Sabah Sarawak Datuk Abdul Rahman Sebli berkata mahkamah tidak diyakinkan dengan hujah Peguam Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah bahawa Hakim Datuk Abu Bakar Jais yang merupakan Hakim Mahkamah Rayuan seharusnya menarik diri daripada mendengar permohonan semakan itu. Pada pandangan kami, undang-undang adalah jelas bahawa Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat diberikan kuasa budi bicara untuk melantik Hakim Mahkamah Rayuan Abu Bakar untuk menganggotai panel Hakim Mahkamah Persekutuan menurut Perkara 122-2 Perlembagaan Persekutuan. Atas alasan yang sama, kami menolak hujah bahawa Hakim Abu Bakar tidak sepatutnya terlibat dalam pendengaran permohonan semakan ini. Oleh itu, bantahan awal ditolak. Kami akan terus mendengar permohonan itu, kata Abdul Rahman. Hakim lain dalam panel itu ialah Hakim Mahkamah Persekutuan Datuk Vernon Ong Lam Kiat, Datuk Rod Zaria Bujang dan Datuk Nordin Hassan.
Terdahulu Muhammad Syafi'i mengemukakan bantahan awal atas alasan Abu Bakar tidak sepatutnya berada dalam panel hakim untuk mendengar permohonan itu. Beliau mahu hakim itu menarik diri dengan menyatakan bahawa hanya hakim Mahkamah Persekutuan yang sepatutnya menjadi panel hakim dalam proseding semakan tersebut. Muhammad Syafi'i berkata mengikut Seksyen 74 Akta Mahkamah Kehakiman 1974, komposisi Hakim Mahkamah Persekutuan mestilah terdiri daripada semua Hakim Mahkamah Persekutuan. Timbalan Pendakwa Raya, Datuk V. Sithambaram berhujah bahawa pengaturan untuk memilih Hakim Mahkamah Rayuan dibenarkan di bawah perkara 122/2 Perlembagaan Persekutuan. Tambahan pula, beliau berkata Tun Tengku Maimun telah memenuhi keperluan perkara 122 dengan pemilihan Abu Bakar sebagai anggota panel hakim. Najib dalam usaha untuk membatalkan keputusan dibuat 5 Hakim Mahkamah Persekutuan yang diketuai Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat pada 23 Ogos tahun lepas yang mengekalkan sabitan dan hukuman penjara 12 tahun serta denda kerana menyeleweng RM42 juta dana SRC International. Sekian berita, salam perpaduan.